Apabila kita menyambut Hari Pekerja, kita tidak hanya mendapat cuti umum, tapi kita juga merayakan sejarah penting yang membentuk pekerjaan hari ini. Sambutan May Day bermula pada tahun 1880-an di Amerika Syarikat. Pada masa tersebut, Amerika mengalami zaman Gilded Age yang terkenal dengan sistem ekonomi laissez-faire, di mana kerajaan tidak campur tangan dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini menyebabkan pesatnya pembangunan industri dan Amerika Syarikat menjadi ekonomi terbesar di dunia. Namun, keadaan ini juga menyebabkan golongan pemodal atau kilang menguasai ekonomi dan membuatkan warga pekerja terjejas. Di bawah sistem kapitalisme yang memaksimumkan keuntungan, pekerja dijadikan mesin dan dipaksa bekerja selama 12 hingga 14 jam sehari dan ada yang bekerja selama 16 jam sehari tanpa cuti. Oleh itu, pekerja kilang memperjuangkan idea bekerja selama 8 jam sehari dengan slogan 8 jam bekerja, 8 jam rekreasi dan 8 jam istirahat. Pada zaman dulu, memang hari buruh tidak boleh dilakukan, ia diharamkan. Siapa-siapa yang buat hari buruh akan ditangkap di bawah ISA. Dan ordinan darurat sebelum ini. Kerana perjuangan yang berterusan kesatuan sekerja dan sebagainya dan usul-usul, akhirnya kerajaan telah mengisytiharkan 1 hari bulan Mei itu adalah hari cuti. Tetapi pada masa itu, banyak syarikat-syarikat swasta tak nak bagi cuti. Akhirnya kerajaan gazetkan 1 hari bulan Mei ini sebagai hari cuti wajib. Tun Razak yang belajar di London terdedah dengan idea-idea sosialisme dan mempengaruhi hala tuju pemerintahan beliau. Walaupun beliau bukan seorang sosialis, idea sosialisme tentang keadilan sosial, kesamarataan dan hak buruh telah sebati dengan beliau. Untuk makluman, Tun Razak juga merupakan ahli British Labour Party sekitar tahun 1947 hingga 1949 ketika beliau menuntut dalam bidang undang-undang di United Kingdom. Oleh itu, pemikiran Tun Razak yang akomodatif terhadap tuntutan sambutan Hari Pekerja telah mengiktirafkan pentingnya perjuangan dan hak-hak pekerja. Selain daripada memperjuangkan hak kaum pekerja, sambutan Hari Pekerja pada 1 Mei juga merupakan platform bagi rakyat dari segenap sektor untuk mengangkat isu-isu lain. Antara isu yang kritikal ketika ini adalah isu keselamatan dan keterjaminan makanan. Dari polisi, kerajaan perlu mengutamakan memberi tanah kepada petani berbanding kepada memberi tanah kepada developer-developer untuk membangunkan tempat itu dan membina shopping kompleks atau kondo. Daripada memberi tanah itu kepada mereka, baik memberi keutamaan kepada petani untuk menjamin makanan untuk rakyat di negara kita. Mengenai wilayah tanah adat ini, saya berharap pihak kerajaan harus mengistiraf tanah wilayah adat kami orang asli di negeri Kelantan. Kalau ada tanah, baru kata ada kemajuan. Kalau tak ada tanah, maka tak ada kemajuan untuk kami orang asli. Pasal kita manusia bergantung pada atas tanah. Kalau tak ada tanah, macam mana kita nak cari makan ataupun kita nak hidup? Rakyat meletakkan harapan agar berlakunya perubahan-perubahan dasar yang progresif seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Peserta Himpunan Hari Pekerja juga turut menuntut agar kerajaan hari ini mendengar tuntutan pelbagai golongan yang juga merupakan kelas pekerja seperti gaji bermaruah bagi anak muda. 1,500 tu dia ada beberapa isu lah. Satu, memang dia tidak cukup, dia perlu lebih lagi. Ada yang cakap 1.8, ada yang cakap 2.1, ada yang cakap 2.2. Tapi lagi penting kita perlu ingat banyak lagi tempat yang 1.5 tu belum dilaksanakan dengan betul. Yang kita perlu sedar sebenarnya 1.5 ni, ini gaji minima, tapi kita mau gaji yang bermaruah. Bagi saya yang lagi penting pencen untuk golongan warga emas. Sebab kita kena ingat zaman dulu, especially golongan wanita banyak yang bekerja bersuri rumah dan semua tu. Jadi bila dorang dah mencapai usia yang lebih tinggi, dorang tak ada apa-apa pendapatan. So pasal tu kalau kita ada skim pension RM500 sebulan tu, at least ada lah something. At the very least, kerajaan perlu promote, cakap allow pekerja untuk work from home. Satu, allow pekerja tak semestinya, bukan benda ni tak perlu dijadikan akta pun, just cakap je kerja 4 hari seminggu. So kita nampak productivity actually meningkat bila orang bekerja 4 hari seminggu instead of 5 hari seminggu lah. Dalam 29 tahun ni saya pernah kena tahan 3 kali semasa perarakan hari pekerja. Reformasi adalah satu gelombang pertama, di mana selepas sekatan pada dulu tahun 47 semua ada perhimpunan besar-besar raksasa.
Reformasi lepas tu kita mulakan 94 May Day. Apabila kita May Day 94, ia adalah May Day terbesar dalam 20 tahun. Kerana yang sebelum itu, perhimpunan yang besar sebelum itu adalah 74. Student rally semua. Selepas 74, 94. Selepas itu, reformasi pula. 98. Lepas itu kita nampak 207, bersih. Tahap yang sekarang lebih selesa lah. Terima kasih kepada semua pejuang-pejuang dulu yang berjuang membenarkan perhimpunan ini dapat lebih selesa hari ini. Saya rasa semua rakyat harus diberi satu space, kena bagi kepada rakyat untuk menyuarakan rasa tidak puas hati kalau mereka membawa satu isu kepada kerajaan. Kita nampak benda-benda ada perubahan yang positif. Kita perlu give credit where credit is due kan. Contoh macam gaji minima tu dilaksanakan. I mean ada movement. Saya ingat Perdana Menteri sekarang Datuk Seri Anwar adalah orang yang terlibat dalam perhimpunan tahun 70-an. Walaupun perhimpunan tahun 70-an ini lebih dipelopori oleh golongan sosialis, klub sosialis dan sebagainya. Saya ingat Anwar akan lebih transparan dan memastikan kita dapat berhimpun secara lebih aman, dan kita sudah capai ke tahap ini, kita kena lebih baik lagi dari sekarang.